tuan-puan sekalian, ucaplah kalimah la ilaha illallah sekurang-kurangnya 100 kali sehari. 100 kali sekurang-kurangnya. Sebut. Tapi jadikanlah amalan 500 kali sehari. Kalau dapat buat 1000 kali lagi bagus. Saya cuba istiqamah la ilaha illallah 500 kali sehari. Anda, sahabat-sahabat semua akan merasai manisnya ucapan la ilaha illallah, sehingga kan seolahnya apa jua ujian dan masalah, bila sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun masalah belum selesai, belum nampak jalan keluar, tetapi hati yang berat jadi ringan, hati yang sempit jadi lapang. Allah menitipkan bisikan bahagia dan tenang. Allahu Akbar. Allah menjernihkan yang keruh. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu Nabi dalam sabdanya, ajarkanlah anak kecilmu kalimah la ilaha illallah. Sebab itu mak-mak kita, nenek-nenek kita, bila ayun baby kan, kita masih kecil dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita yang lelap dulu, adik tak lelap lagi. Ingat tak? Itulah didodoikan anak kecil. Tapi atuk nenek kita dulu tak sampaikan dalam bentuk hadis Nabi. Ayun buai ni, la ilaha illallah ni sebab Nabi bla bla bla. Tak. Nabi bersabda sekian-sekian, tidak. Tapi mereka lebih kepada dapat ilmu daripada guru-guru. Guru-guru kata, ustaz-ustaz kata, ahli ulama kata, bila kamu ayun anak, tidurkan anak, tidurkan dengan kalimah la ilaha illallah. Subhanallah. Ilmu tu turun menurun melalui amalan yang dilihat. Saya ingat daripada kecil memang itulah. Tapi hari ini kita mula menerima pendidikan daripada barat. Masya Allah. Sebelum tidur buat begini kan, sekian-sekian. Padahalnya subhanallah, sebenarnya memang boleh je. Cerita kisah Nabi bagus sangat. Tetapi saya ingat-ingat balik, memang hebatlah amalan. Kenapa masa nak tidur, kita tahu masa nak tidur tu antara sedar tak sedar tu, masa kita macam nak lelap tu, apa sekalian, ada istilah dipanggil minda separuh sedar. Minda separuh sedar ni tuan-puan sekalian adalah antara minda yang kuat. Tapi pasal minda separuh sedar ni, bagi saya ia adalah satu ilmu yang dikenal pasti oleh para saintis yang mengkaji tentang keupayaan otak, minda dan sebagainya. Ada minda separuh sedar ni, antara kita sedar dengan tak sedar tu jadi separuh sedar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam kita sedar pun, kita selalu pun berada dalam minda separuh sedar. Contoh ya, siapa yang selalu lupa barang yang dia letak? Saya pun sama, kadang lupa. Mana kunci tadi ya? Letak mana tak di bar? Awak sendiri letak, awak sendiri. Itulah. Maksudnya mungkin masa kita letak tu, kita letak dalam keadaan tidak sedar. Bukan betul-betul sedar. Sampai kita duduk fikir seharian, duduk cari. Tak jumpa. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, masa anak tu kan dekat-dekat nak tidur, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hadis Nabi. Ajarkanlah anak kecilmu kalimah la ilaha illallah. Subhanallah. Baby 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, apa yang dia faham dengan kalimah la ilaha illallah? Tetapi telinganya, apa yang kita baca itu menyerap ke dalam hatinya, muslimin muslimat. Membentuk satu hati yang kuat. Membentuk satu hati yang segar dengan kalimah la ilaha illallah. Sehingga kan insya-Allah apabila dia tidur dengan kalimah tersebut, dia bangkit dengan kalimah tersebut. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Siapa yang membiasakan ditidurkan anaknya dengan cerita TV, dengan kartun, kan? Okey, ramai ibu bapa hari ni nak mudah. Letak anak depan TV sampai anak tu tertidur. Sambil anak tu tengok cerita kartun, tengok kartun tu, melompat-lompat kartun. Akhirnya itulah yang sangat kuat terakam dalam mindanya. Bangun tidur cari kartun, sikit nak kartun. Tidur sambil main game, bangun tidur cari game. Muslimin muslimat, tidurkanlah anak kecil kita. Kita sendiri tidurlah dengan zikrullah tuan-puan sekalian. Ada orang tidur dengan handphone
handphone, belek-belek tertidur dengan handphone. Ada orang tertidur tengok movie. Ini bukan budak kecil ni. Ini adalah orang dewasa hari ini pun sama. Tetapi indahnya kalau kita tidur dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun astaghfirullah, 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 astaghfirullah. InsyaAllah kita bangun menyambung zikrullah. Masya Allah, muslimin muslimat mata Allah sekalian, cuba biasakan istiqamah setiap hari kalimah la ilaha illallah 500 kali. Tak mampu Saza banyak sangat 500 kali la ilaha illallah tuan-puan sekalian, lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit sahaja. Tetapi ia adalah satu jaminan untuk dapat syurga Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang menyebut kalimah akhirnya la ilaha illallah akan masuk syurga. Kalau saat hidup kita tak sebut kalimah la ilaha illallah sebanyaknya, agak mustahil untuk saat akhir kematian kita nak sebut la ilaha illallah. Masa sehat elok ni tak sebut la ilaha illallah. Adakah kita rasa saat sakaratul maut, saat sakit yang paling dahsyat, kesakitan yang paling dahsyat, dan itu adalah saat yang paling kita takut dalam hidup kita? Siapa yang takut bankrupt, ada yang takut ular, ada yang takut lipas, ada takut hantu, ada yang takut sekian-sekian. Tidak akan boleh menyamai seluruh ketakutan itu jika dihimpunkan dengan ketakutan kita menghadapi kematian kita. Saat kita tahu malaikat maut telah menghampiri, saat kita tahu nyawa kita dah mula di hujung-hujung nyawa, itulah saat yang paling kita takut. Kita mula menggambarkan bagaimana kehidupan di bawah tanah. Kita mula menggambarkan bagaimana kehidupan setelah mati. Bagaimana nak menjawab persoalan munkar dan nakir, bagaimana nak melalui proses seorang diri. Kita hidup di dunia ini, kita ada ramai, kita ada kawan-kawan yang ramai, ada suami, ada anak, ada ibu ayah, ada. Tetapi kita tahu kita bakal berpindah ke alam yang kita benar-benar seorang diri berhadapan dengan Allah. Itu saat yang paling kita takut. Saat sekarang dalam keadaan senang, tenang, dalam keadaan tidak ada halangan untuk ucap la ilaha illallah. Kalau kita juga melalaikan kalimah tersebut, bagaimana saat yang sangat genting kita boleh sebut la ilaha illallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, cubalah istiqamah beramal. InsyaAllah saya juga nak cuba tuan-puan sekalian istiqamah. Hanya orang yang istiqamah dengan zikrullah, dia pilihlah zikir la ilaha illallah ke apa-apa zikir, astaghfirullah. Hanya istiqamah yang akan merasai kemanisan. Kemanisan sesuatu ibadah, sesuatu amalan hanya akan dinikmati oleh mereka yang istiqamah. Orang yang buat sehari, buat 2 hari, buat 3 hari, buat ustazah, macam mana ciri-ciri istiqamah? Sebulan ada 30 hari kan? Kalau dia mampu buat lebih 20 hari dalam sebulan, maksudnya majoriti. Kalau separuh 15-15, bukan majoriti. Kita kata 20 hari ke atas, semua dia dapat buat 500 kali sehari. InsyaAllah itu ciri-ciri istiqamah. Tapi kalau buat seminggu, tinggal seminggu, tak. Anda tidak akan rasa lagi kemanisan dan kekuatan berakarnya kalimah la ilaha illallah di dalam hati. Dan orang yang sentiasa melazimi kalimah la ilaha illallah, istighfar, selawat, lidahnya jadi lidah masin, orang kata lidah yang berkat. Bila dia cakap subhanallah, orang akan tunduk pada kata-katanya. Bila nasihat anak mudah dengar. Bila bawa bincang dengan pasangan mudah setuju. Bukan kata ini ayat penunduk, tidak. Maksudnya orang yang lidahnya selalu zikrullah, Allah memudahkan apa perkataan yang dia sebut untuk difahami. Subhanallah. Kalau ibu-ibu duduk kata, kenapa anak ni dah ulang banyak kali asyik tak dengar ni, Umi tak tahu dah nak cakap macam mana, kenapa tak faham lagi? Mungkin kerana lidah kita hilangnya hikmah, kekuatan hikmah, kebijaksanaan, kekuatan lidah yang barakah. Muslimin muslimat, kita lebih banyak merungut daripada zikrullah. Kita lebih banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, telah sampai kepada kita saranan ilmu, banyak peringatan-peringatan. Tidak ada apa yang menghalang untuk kita melakukan melainkan diri kita sendiri. Jadi pada hari ini kita sama-sama memilih untuk berubah.
memilih untuk ubah hidup kita, ubah hati kita. Allahu Akbar, subhanallah.